Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafiz Rosli dan rakan tugas saya Gigi Ahmad. Dan hari ini dalam Awal Ni Pagi segmen Realiti Rakyat Pemulihan kita menyaksikan ini satu topik yang perlu kita ikuti di mana ia melihat kepada untuk kita memberi ataupun pemerkasaan kepada wanita ini di mana sejak Mac lalu kita saksikan banyak sektor ekonomi terutama yang PKS lumpuh dan tidak mampu untuk meneruskan perniagaan mereka. Malah ada yang terpaksa untuk gulung tikar dan sebagainya. Begitu juga kesannya kepada pekerja-pekerja ramai dibuang kerja, menganggur dan tidak ada pendapatan. Namun itu ketika Perintah Kawalan Pergerakan hingga yang bermula daripada Mac hingga Mei lalu dan sehinggalah memasuki kepada PKP pemulihan ini, kita dapat saksikan ramai sudah mula menjalankan perniagaan walau secara kecil-kecilan, Gigi. Dan dalam masa yang sama mereka sudah mahir kita lihat menggunakan media sosial untuk dijadikan platform untuk pemasaran dan kali ini kita ingin bawakan satu inisiatif iaitu inisiatif Dapur Rakyat yang fokusnya kepada golongan wanita untuk menjana pendapatan melalui perniagaan makanan. Jadi apa yang dilakukan mereka ini, bagaimana mereka boleh menjana pendapatan. Untuk itu kita bersama dengan Suhana Omar, pengerusi Jawatan Kuasa Dapur Rakyat. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, kita teruskan ya. Boleh Suhana ceritakan sedikit mengenai apa itu Dapur Rakyat? Pertama sekali, terima kasih kerana menyebut saya dalam sesi buat pagi ini. Dapur Rakyat adalah inisiatif dari Yayasan Wanita Malaysia yang diketuai oleh Datuk Nur Mala Itaha, di mana kita menubuhkan satu platform bagi ibu-ibu tunggal ini memasak dan juga kita memasarkan makanan para ibu ini. Okey, baik. Suara, kita nak melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Dapur Rakyat dalam memperkasa wanita. Apa agaknya peluang yang diberikan kepada ibu-ibu tunggal ataupun wanita-wanita di luar sana untuk mereka jana pendapatan ini? Bagaimana mereka dapat jana pendapatan melalui Dapur Rakyat ini? Silakan, Puan Suara. Dapur Rakyat merupakan apa yang kita lakukan di Dapur Rakyat adalah kita memilih golongan ibu-ibu tunggal B40 dan juga dari golongan OKU di mana kita akan melatih mereka untuk memasak dari segi pembersihan bahan-bahan mentah bermula dari proses pembersihan bahan-bahan mentah, cara membeli dan termasuk dalam proses memasak hinggalah kepada packaging. Jadi kita mempunyai standard SOP di mana kita akan melatih ibu-ibu ini di dapur-dapur yang terpilih. Ya, pada selepas kita memilih mana-mana ibu yang boleh dimasukkan ke dalam program ini, kita akan memberi latihan dan kemahiran untuk kita sama-sama melatih dan juga di mana selepas itu kita akan memasarkan makanan-makanan mereka ini di seluruh. Sebenarnya sekarang ni kita melakukan projek di kawasan projek ini hanya di kawasan Kuala Lumpur. Tapi insya-Allah kita akan memperluaskan di negeri-negeri dan di zon-zon yang akan yang berlainan di masa akan datang insya-Allah dalam masa terdekat ini. Suara, kita bercakap mengenai masak dan juga ada dapur-dapur tertentu yang terpilih. Bercakap mengenainya, kebersihan pun sangat penting. Bagaimana Dapur Rakyat nak pastikan tahap kebersihan serta makanan ini berkualiti tinggi sehingga dapat dipasarkan dan bagaimana ia boleh dikekalkan? Ada quality control tak dalam Dapur Rakyat ini? Oh, mesti. Sudah semestinya kita mesti ada quality control kerana ini kita memasarkan makanan. Ya. So, jadi kita sangat perlu berhati-hati. Kebersihan adalah yang menjadi asas utama bagi kita. Kita memilih dapur-dapur tertentu, contohnya dapur sekarang ni kita ada dapur-dapur yang berlokasi di beberapa tempat di mana kita telah membuat pemantauan, kita menjaga kebersihan dan kita meletakkan orang yang melatih untuk ibu-ibu ini memasak
Jadi insya-Allah kebersihan, kualiti dan juga bahan-bahan mentah yang kita pilih tu, kita sangat memilih hanya yang berkualiti, di mana ibu-ibu ini akan diberi pendedahan bagaimana melakukan proses itu dari awal hinggalah ke akhirnya. Baik Puan Suara, kita sebenarnya sebelum ini pun pernah menemu ramah Dapur Rakyat, iaitu telah pun memberikan pandangan dan juga telah pun memberikan maklumat mengenai peluang untuk golongan wanita raih pendapatan sehingga RM3,000 melalui projek Dapur Rakyat yang boleh saksikan di paparan skrin anda sekarang ini, dan di mana ini antara membual kita pada September yang lalu. Yes, September yang lalu. Jadi kita nak melihat kepada sehingga kini berapa ramai golongan wanita-wanita ini telah pun diperkasakan ataupun telah dibantu ataupun telah sertai Dapur Rakyat ini, dan bagaimana mereka dapat jana pendapatan itu sendiri, Puan Suara? Ya. Saya gambar terbalik ni. Puan Suara? Boleh dengar, ya? Okey, Puan Suara, kita teruskan kepada... Saya kurang dengar. Puan Suara, kita nak melihat kepada berapa ramai golongan wanita yang telah dibantu ataupun telah turut serta dalam program Dapur Rakyat pada sehingga kini. Sekarang ini program Dapur Rakyat kita mempunyai lebih kurang 17 para ibu tunggal dan juga B40 yang di dalam program kami. Semuanya berlainan kawasan, dari Kuala Lumpur hinggalah ada para ibu yang tinggal di Bangi, ya, sejauh di Bangi. Semuanya kita melatih dengan asas yang sama, dan juga betul, alhamdulillah para ibu ini ada yang boleh menjana pendapatan sehinggalah 2,500 hingga 3,000 sebulan berdasarkan populariti makanan masing-masing. Para ibu ini yang kita pilih, mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Kita memilih diorang ni berdasarkan apakah yang diorang pandai memasak. Jadi dari situ kita akan melatih dan memperkasakan lagi supaya apa yang kepandaian mereka itu dimaksimiskan. Kita akan maksimiskan kelebihan diorang. Ya, Puan Suhara, kalau kita cakap pasal kemahiran memasak tu, memang sesengah wanita mungkin ada beberapa jenis masakan yang mereka mahir, tetapi dalam masa yang sama kita bercakap adalah untuk memasarkan masakan tersebut. Dan apa lagi kemahiran-kemahiran yang ditawarkan oleh Dapur Rakyat ni? Adakah dari segi keusahawanan juga diberikan latihan, dan juga mungkin packaging makanan itu juga, macam mana nak packing, nak pack jadi cantik pun diberikan latihan. Bagaimana Puan Suhara? Seperti yang saya terangkan tadi, memang kita memberi latihan dari awal pembersihan, proses pembelian barang mentah hinggalah proses memasak dan juga pada packaging. Dan insya-Allah kerana Dapur Rakyat ini adalah di bawah Yayasan Wanita Malaysia, Yayasan Wanita Malaysia menyediakan pelbagai latihan, terutama Yayasan Wanita Malaysia memfokuskan untuk melatih para ibu ini lebih kepada digital business, lebih kepada memasarkan makanan-makanan dan juga produk-produk mereka ini online. Sama juga dengan Dapur Rakyat, itu apa yang kita tengah dalam proses melakukannya, dan insya-Allah hopefully selepas 1 tahun, 6 bulan hingga 1 tahun latihan yang diberikan pada ibu-ibu ini, kita akan memastikan dan terus membantu mereka untuk mereka mahir di bidang digital dan memasarkan masakan mereka ini sendiri, insya-Allah. Baik, kalau kita lihat sekarang ni bergerak aktif di Lembah Kelang, mungkin selepas ini ada perancangan untuk selepas ini mungkin di Negeri Sembilan, mungkin di Perak dan sebagainya. Ada tak perancangan untuk memperkembangkan lagi Dapur Rakyat ini? Memang ada. Baru-baru ini insya-Allah kita telah berbincang dengan pihak di Langkawi yang berminat untuk membuka Dapur Rakyat di sana. Jadi insya-Allah, sebab sekarang ni kita masih lagi di pilot project kerana PKP yang kali kedua ini, saya betul-betul merasakan yang ini adalah satu cabaran. Jadi kita perlu memahirkan lagi dan
menyediakan sistem yang lebih berkesan supaya pemasaran kita ni akan menjadi lebih berkesan dan lebih mudah untuk para pelanggan untuk mendapatkan lebih info dan membuat pesanan makanan dari kami. Ya, Puan Suhara, sebelumnya ada juga pengumuman oleh Menteri Wilayah yang membenarkan perniagaan menggunakan lesen sementara ataupun tiada penggunaan lesen yang seperti sebelum ini. Adakah peluang ini turut direbut oleh dapur rakyat ketika ini? Pastinya, sebenarnya kami telah pun membuat permohonan dan sekarang kami tengah menunggu kelulusan dari DBKL. InsyaAllah kita akan menyediakan tapak-tapak di kawasan-kawasan yang tertentu untuk memasarkan jualan dan makanan-makanan para ibu. Definitely, memang kita dah mengarah ke melakukan perancangan ke arah itu. Ya. Okey, baik, dan sebelum kita nak mengakhiri kita punya interview kali ini, mungkin sedikit harapan kepada golongan wanita di luar sana, kenapa mereka harus menyertai ataupun perlu mengikuti dapur rakyat dan sebagainya, dan apa harapan kepada golongan-golongan ataupun masyarakat di luar sana untuk menyokong dapur rakyat ini supaya dalam masa yang sama kita dapat makan, kedua kita dapat bantu juga golongan-golongan wanita yang terjejas ini. Ya, dapur rakyat adalah dari rakyat kepada rakyat. Kami di sini menyediakan platform untuk para ibu tunggal, saya ulang, para ibu tunggal B40 dan juga OKU untuk memasarkan makanan-makanan mereka di samping mendapatkan latihan dari pihak Yayasan Wanita Malaysia di mana kita boleh improvise, kita boleh lebih memberi quality produk kepada pelanggan-pelanggan di luar sana. Dan harapan saya, kita sebagai seorang wanita, saya percaya dan saya tahu memang wanita mempunyai banyak keistimewaan. Wanita ni semua orang tahu kan, multitasking, jadi boleh menjaga anak dan juga at the same time boleh menjalankan bisnes sendiri. Jadi dengan sokongan dapur rakyat di bawah Yayasan Wanita Malaysia di mana kami memberikan platform latihan digital, InsyaAllah kita mahu menyediakan para wanita untuk lebih bersedia maju ke hadapan, untuk lebih bersedia berdiri dengan kaki sendiri, dengan usaha sendiri, dan saya yakin program ini akan definitely akan membantu para wanita di luar sana, insyaAllah. Baik, terima kasih Puan Suhara, pengasas Dapur Rakyat, dan kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan melihat bagaimana penyertaan wanita dalam menjalani pendapatan melalui jualan makanan atas talian. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Realiti Rakyat Pemulihan, di mana dalam masa sama kita ingin membawakan isu pemerkasaan wanita ini yang turut diangkat oleh sektor swasta sebenarnya, membantu golongan yang hilang mata pencarian, ibu tunggal, malasuri rumah yang ingin jana pendapatan jadi golongan utama diberi penekanan, di mana satu aplikasi penghantaran Fast Tracks yang sebelum ini aktif di Langkawi kini sudah memulakan operasinya di sekitar Lembah Kelang. Jadi anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, di mana kita telah pun memberikan sebelum ini telah pun menyatakan aplikasi penghantaran makanan patuh syariah diperkenalkan dan ia diaktif di Langkawi dan sebagainya. Dan kali ini kita ingin mengetahui lebih lanjut yang mengenai bagaimana usaha yang dijalankan oleh Fast Tracks ini bagi membantu golongan ini, Gigi. Ya, untuk bercakap mengenai perkara itu, kita bersama dengan Rosmat Nur Hadi Muhammad, Ketua Pembangunan Fast Tracks. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Rosmat, kalau kita nak lihat apa mungkin pendekatan yang dimainkan oleh Fast Tracks ini dalam membantu golongan wanita, terutama ketika kita berhadapan dengan COVID-19, ramai di kalangan mereka hilang pekerjaan dan juga hilang mata pencarian ketika ini. Alhamdulillah. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Gigi dan juga Fizi kerana sudi menyumbang. Saya mewakili Fast Tracks lah
untuk berkaitan pembangunan wanita terutama di luar sana lah. Jadi berkaitan dengan soalan yang diberikan tadi, saya mewakili Fasttrack dan sebenarnya menawarkan perniagaan berkonsepkan home kitchen tanpa mengganggu masa emas bersama keluarga. Dan yang keduanya, Fasttrack ini dia ada menawarkan satu program sebutir nasi sejuta impian di mana golongan wanita ini akan dibantu sehingga berjaya selari dengan misi dan visi Fasttrack. Dan dalam masa yang sama juga, Fasttrack ingin berkongsi rezeki melalui bantuan dan tawaran yang disediakan sepanjang masa oleh Fasttrack ini. Okey, jadi kalau kita melihat siapa golongan yang diberi keutamaan dan apakah insentif yang diberikan kepada mereka melebihi daripada mungkin aplikasi yang lain dan semua? Okey, bergantung kepada kita punya objektif Fasttrack, yang mana Fasttrack ini dia sebenarnya menumpukan kepada ibu tunggal dan suri rumah yang ingin membantu menaik tarafkan ekonomi keluarga masing-masing. Tapi dalam masa yang sama juga, Fasttrack membuka ruang pekerjaan buat belia sebagai penghantar makanan dan barangan runcit setempat. Dalam masa yang sama juga itu juga untuk Gigi dan Hafizi, suntikan tripod juga telah disediakan secara percuma bagi mereka yang menjadi vendor Fasttrack. Dan dalam masa yang sama, Fasttrack tidak lupa untuk membimbing perniagaan ke taraf global melalui modul perniagaan yang disediakan oleh Fasttrack. Itu antara kita punya bantuan dan galakan yang diberikan keutamaan untuk mereka sebagai vendor Fasttrack. Ya, hari ini kita bercakap mengenai pemerkasaan wanita. Tapi bila bercakap mengenai Fasttrack ni, apa mungkin kelebihan kepada golongan wanita jika mereka jadi operator Fasttrack ni berbanding dengan aplikasi lain? Cik Rusman. Okey, baik-baik. Okey, kelebihan ni sebenarnya Fasttrack ni kita rasa bangga dan unik juga. Kerana apa? Fasttrack ni dia memberi kelebihan kepada golongan wanita, terutama untuk ibu tunggal sebagai salah satu kita punya rakan niaga dalam Fasttrack. Antara kelebihannya adalah seperti menjadi vendor yang mana kita berikan secara percuma untuk mereka yang bergelar ibu tunggal dan suri rumah, terutama di kawasan Sepang, Dengkil dan Cyberjaya. Okey, dan keduanya periklanan kedai ditanggung sepenuhnya oleh Fasttrack. Yang paling best kat ni adalah kita punya kunci pekerjaan dalam sesuatu konsep penghantar makanan ni adalah rider. Rider ni pula kita sediakan perkeso dan insurans, dan juga kita sediakan juga program yang saya sebutkan awal tadi, iaitu sebutan nasi sejuta harapan, iaitu impian untuk mencipta dan melahirkan usahawan ke peringkat global. Okey, dan antara seterusnya adalah menjadi ejen produk RTE ataupun ready to eat, yang mana keuntungan yang kita berikan kepada ibu tunggal ataupun belia tersebut adalah merupakan keuntungan sepenuhnya tanpa mengeluarkan modal, dan kita akan bimbing mereka sampai berjaya menjadi usahawan. Dan seterusnya, untuk makluman juga di luar sana, produk RTE Fasttrack ini juga memang tak terdapat di tempat lain, dan kita mampu memberi satu pendapatan yang sangat tinggi dalam Fasttrack. Ini sesuai untuk ibu tunggal dan suri rumah yang tanpa perlu keluar rumah, dan dia ada masa yang lebih untuk keluarga. Dan yang paling best sekali kita tawarkan kepada mereka ni adalah membuka kaunter perniagaan ketika dan di saat Fasttrack membuat kempen jelajah di seluruh Malaysia. Itulah antara kelebihan yang diberikan kepada golongan wanita jika mereka menjadi rakan niaga bersama dengan Fasttrack. Okey, kita dah bercakap mengenai apa manfaat yang mereka dapat terima. Namun kita nak tahu, senang ke untuk menjadi operator ni? Bagaimana mereka nak memulakan perniagaan dengan menjadi operator kepada Fasttrack ni? Ataupun mungkin prosesnya, bagaimana untuk memohon dan sebagainya? Okey, kalau nak dikira, untuk menjadi vendor ni sangat mudah. Iaitu dia boleh pergi kita punya laman website dan terus daftar. Kita ada pilihan lah sebagai vendor, ada menjadi sebagai vendor, ada menjadi sebagai rider, dan yang paling best sekali kita ada beri satu sistem kursus untuk mereka bagaimana nak memulakan perniagaan di bawah Fasttrack. Itu antara yang kita punya berikan kepada mereka jugalah. Dan kita ada skill juga skill ataupun kursus bimbingan awal perniagaan yang disediakan oleh panel Fasttrack.
Okey, dan seterusnya vendor dan rider harus melalui kursus yang disediakan oleh panel lancakan FASTag untuk Pakatan Patuh Syariah. Dan kita bekerjasama rapat juga dengan satu masjid di Cyberjaya, iaitu diuruskan sepenuhnya oleh bekas imam Masjid Cyber 10 kita, iaitu Ustaz Syahimim sendirilah yang menyediakan konsep patuh syariah tersebut. Baik, Rosmat, sekiranya wanita-wanita ini menjadi operator kepada FASTag ini, adakah mereka ini akan menyediakan makanan mereka di rumah ataupun ada tempat yang khusus untuk mereka sediakan makanan? Seperti yang kita sebutkan pasal objektif, ya memang konsep home kitchen ni dia memang kita sediakan satu mekanisme sendiri di rumah tanpa perlu keluar ataupun menyediakan satu premis perniagaan. Jadi dekat sini sebelum dia memulakan kita perniagaan sebagai vendor di dalam FASTag, kita sendiri akan datang, kita akan buat satu kajian serta kita akan beri peluang kepada mereka suntikan typhoid terutama yang kita berikan kepada mereka. Dan keduanya, kita akan memantau setiap pergerakan dan penyediaan barang-barang mentah terutamanya lah. Dan kita ada pasukan yang akan sentiasa pergi ke rumah mereka untuk memastikan penyediaan, pembungkusan dan penghantaran itu lebih selamat, bersih dan suci. Seiring dengan kita punya patuh syariah lah. Jadi insya-Allah tak perlu risau dekat sini, yang mana semua kita punya vendor home kitchen memang kita akan sentiasa memantau dari semasa ke semasa bagi memastikan kita punya KPI penyediaan makanan selaras dengan kita punya patuh syariah FASTag kita. Ya, suntikan typhoid itu sangat penting ya, lebih-lebih lagi ketika ini ramai yang sudah memulakan perniagaan atas talian, lebih-lebih lagi dalam perniagaan makanan. Tapi kita nak bercakap mengenai bagaimana sambutan para wanita ni terhadap FASTag, Cik Rosmat. Adakah baik sambutannya dan setakat ini dah berapa ramai sudah wanita yang menjadi operatornya? Alhamdulillah untuk Gigi dan Nafizi, sambutan kita terutama di kawasan Cyberjaya sini rasanya golongan yang wanita lah, terutama kita cerita pasal wanita, pemerkasaan wanita pada hari ini sebenarnya dah lebih daripada 50 orang yang menyertai FASTag di bawah konsep home kitchen. Alhamdulillah. Dan mereka juga pun rasa berbangga dan rasa selesa apabila berada di bawah FASTag dan daripada sebelum ini yang mereka belum pernah berniaga, ada yang pernah berniaga melalui WhatsApp group contohnya kan. Tetapi bila berada di dalam FASTag ni kan, bisnes mereka, perniagaan mereka ni lebih berkembang dan dikenali oleh masyarakat setempat. Sampai kan ada yang sanggup yang berjaga tapi tanpa perlu keluar rumah, menyediakan makan dan hanya rider FASTag sampai untuk hantar kepada pelanggan mereka sendiri. Dan mereka ada banggalah dan sering juga datang ke office walaupun musim pandemik macam ni lah. Semua kita ada SOP kita yang terjaga dan kita sering membuat meeting melalui online bagaimana nak memantau mereka sekarang ini. Baik, Rosmat, kita dah bercakap mengenai produk makanan dan juga mungkin ada produk-produk lain yang ditawarkan kepada wanita-wanita ini jika mereka mempunyai kemahiran, sebagai contohnya mereka pandai membuat cermin mata atau cermin hati. Adakah mereka juga boleh menjadi operator FASTag? Adakah FASTag juga menerima talent mereka ini untuk mungkin dipromosikan ataupun dipasarkan produk-produk mereka itu semua? Ini yang bestnya kat dalam FASTag dan uniknya, yang mana FASTag ini merupakan salah satu penghantar makanan yang mula berkembang di beberapa tempat seluruh Malaysia. Jadi yang bagusnya kat sini, FASTag ada menyediakan, membekal ataupun mengeluarkan sendiri produk ready to eat orang kata kan, ataupun dah siap makan. Setelah kita dah berikan kepada beberapa kita ejen yang telah dilantik secara rasmi, terutama ibu tunggal di kawasan Cyberjaya ini dan di Sepang juga lah. Dan mereka sendiri hanya berniaga daripada rumah dan diterima order melalui aplikasi kita sendiri dan rider hantar terus sampai kepada pelanggan. Ini antara produk kita yang kita panggil macam nasi lemak, kita ada nasi lemak kari nyonya dan juga satu lagi kita nasi kari
Itu antara produk sendiri yang disediakan oleh Fast Track dan kita berikan kepada mereka sebagai ejen rasmi dan mereka boleh menjana pendapatan melalui produk ready to eat kita di seluruh kawasan Cyberjaya dan kawasan-kawasan setempat mereka sendiri. Ya, Encik Rosmat, kita ada sedikit masa lagi, mungkin boleh diringkaskan apa lagi peluang pekerjaan yang diberikan kepada Fast Track kepada golongan yang menganggur dan tiada pekerjaan ketika ini. Cara ringkas ya. Okey, saya ringkas. Dipendekkan sini sebab besar harapan Fast Track yang mana kita nak dah mula beroperasi di Cyberjaya, Putrajaya, Johor Bahru, Langkawi dan Raub. Dan sekarang ni kita menawarkan peluang perniagaan dan rakan niaga buat mereka yang mempunyai produk sendiri di rumah dan layak menyertai program Sebutir Nasi Sejuta Impian. Dan keduanya kita menjadi ejen rasmi produk RTE Fast Track seluruh Malaysia membuka pekerjaan rider. Ini yang paling penting sekali, kita sedang mencari seramai mungkin rider-rider di seluruh Malaysia daftar bersama kita dahulu dan datang ke ofis ataupun kita melalui secara online interview untuk menjadi kita punya penghantar makanan. Yang mana kelebihan rider ni yang tak terdapat di tempat lain adalah kita menyediakan insurans dan perkeso. InsyaAllah selamat, dan kita memang tidak inginkan sesuatu berlaku kepada mereka ini dan kita sediakan sebagai dia punya keselamatan lah. Okey, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Rosmat Nur Hadi Muhammad, Ketua Pembangunan Fast Track atas perkembangan itu. Bukan saja boleh jana pendapatan, malah diberikan juga kemahiran-kemahiran dan juga skill-skill baru kepada mereka dan pastikan mereka ini berniaga daripada A sampailah Z sampailah berjaya. Itu harapan daripada Fast Track sini. Dan terima kasih kepada anda semua yang menonton kami di Awal Pagi, Realiti Rakyat dan Pemulihan. Dengan itu saya Hafiz Rosli dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye.